Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang netizen Malaysia yang memberikan penjelasan secara rinci dan bagus sekali tentang bukti bahwa Islam sebagai agama resmi negara di Malaysia bukan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi benar-benar telah diterapkan dalam kehidupan bernegara dan sosial di Malaysia. Berikut ini penjelasannya. Dalam penubuhan negara Malaysia, Islam termaktub dalam perlembagaan negara sebagai agama rasmi. Ini menjadikan negara ini bukan negara sekular atau nasionalis. Tujuan Islam sebagai agama rasmi yang ditunjangi YDPA atau Sultan-Sultan untuk memelihara kesucian Islam dan mensejahterakan umat. Secara ringkas, beberapa fakta penting mengenai agama Islam dan kesannya yang diletakkan dalam kedudukan istimewa ini. Kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara telah memberikan pelbagai bentuk keistimewaan kepada agama dan umat Islam untuk kerajaan merancang dan melaksanakan pelbagai kemajuan Islam. Kerajaan telah meninggikan martabat Islam dengan melantik seorang menteri penuh di Jabatan Perdana Menteri bagi melaksanakan tanggungjawab berhubung hal ihwal Islam. Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa penyelarasan undang-undang syariah dan sivil. Jawatan kuasa ini memantau perundangan negara. Jika ada undang-undang sivil atau peraturan yang bertentangan dengan syariah, maka undang-undang sivil atau peraturan itu akan dibatalkan. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan seorang ketua pengarahannya telah ditubuhkan. Mahkamah Syariah pula diwujudkan di 3 peringkat, yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Kedudukan Mahkamah Syariah telah dijamin dalam sistem perundangan negara menurut perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan. Jaminan dalam perlembagaan mengenai pengecualian undang-undang Islam daripada tertakluk kepada undang-undang darurat menurut perkara 150 (6A) Perlembagaan Persekutuan. Yang di Pertuan Agung Raja dan Sultan adalah ketua agama Islam. Dalam menjalankan tugas Baginda sebagai ketua agama Islam, Baginda mempunyai budi bicara dan tidak terikat dengan nasihat Majlis Mensuarat Negeri atau ESCO. Menurut perkara 153 (1) adalah menjadi tanggungjawab yang di Pertuan Agung untuk melindungi hak istimewa orang-orang Melayu. Disebabkan Melayu dan Islam ialah dua entiti yang tidak boleh dipisahkan menurut perlembagaan, maka tugas menjaga hak-hak istimewa orang-orang Melayu juga termasuk melindungi agama Islam itu sendiri. Begitu jugalah hal keadaannya mengenai sumpah bagi yang di Pertuan Agung bagi memelihara agama Islam. Kerajaan telah meninggikan syiar Islam dengan melaksanakan penerapan nilai-nilai Islam dalam semua bidang kehidupan sejak merdeka. Antaranya ialah tilawah Al-Quran yang mendapat sambutan baik dari seluruh dunia kini menjadi acara tahunan dalam kalender rasmi negara. Akta Pelajaran 1961 menetapkan subjek agama Islam mesti dimaksudkan ke dalam jadwal wajib pelajaran biasa bagi murid-murid beragama Islam di sekolah-sekolah rendah dan menengah kebangsaan selama 120 menit seminggu. Guru-guru agama juga dilantik bagi mengajar subjek itu. Silibus subjek agama Islam bagi sekolah rendah dari tahun pertama hingga tahun ke-6 mengandungi bab akidah, ibadat, akhlak, sejarah Rasul, dan bacaan Al-Quran. Bagi sekolah menengah pula, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, silibus subjek agama Islam meliputi tauhid, fikah, sejarah Islam, ayat Al-Quran, dan hadis. Minuman arak dilarang dalam majlis-majlis rasmi dan jamuan negara dan juga di mes-mes pegawai polis dan tentera.
Penubuhan kelas-kelas kafa dan fardu ain kepada pelajar-pelajar sekolah. Sokongan kerajaan atas program-program keagamaan sebagai contoh mal hijrah, maulid Nabi, cuti untuk hari-hari kebesaran Islam, misalnya hari nuzulul Al-Quran dan awal Ramadan. Sokongan kerajaan atas program-program keagamaan sebagai contoh mal hijrah, maulid Nabi, cuti untuk hari-hari kebesaran Islam, misalnya hari nuzulul Quran dan awal Ramadan. Jelas penerapan nilai-nilai Islam dalam negara Malaysia ini sejajar sebagai agama rasmi negara. Ini mungkin berbeda di Indonesia yang tidak mengangkat kedudukan Islam dalam pentadbiran negara demi umat dan kesucian Islam. Segala usaha-usaha ini bukan hanya seremonial seperti dilihat masyarakat di luar dari Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semua.